Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam innaka asbahta baina ni'matain la tadri ayyuhuma a'zama siddaq. Uzubukal masturah anin nas amithana wal husnu alaik walau aliman nasu minka ma a'lamu ma sallamu alaika wa a'zamu min dhalikal afiyah wa ghinaka anhum wa hajatuhum ilaik wa kaffu adhahum ank fahmadni wa arif qadra ni'mati alaik wa akhlis amalaka minar riya wa tadhawwad kadzadil musafiral firil khaif waj'al khairaka tahta arsh. Ya bani Adam qulubukumul qasiyah tabki min a'malikum wa a'malukum tabki min abdanikum wa abdanukum tabki minal alsinatikum wa alsinatukum tabki min a'yunikum. Ya bani Adam khazaini la tanfadhu abada wa fabiqadra ma tunfiku anfiku alaik wa biqadri ma tumsiku umsiku alaik wa innama bukhluka alal masakin bima razaqtuka lisu'i dhannak wa khawfika faqr wa adami thiqatika fi la anni ja'altu asla khilqatikal ihtimami birizq fa idha tamatta birizq wa razaqtuk fa'anfiq wa la tabkhal birizqi ala ibadi faqad damintu lakal khalf wa wa'adtukal akhir
falima tasyukka fi kitabi wa man lam yusaddiq bi wa'di wa man lam yusaddiq bi abiyati faqad jada rabbu bi baiti wa man jahada rabbu bi biyati kabaituhu fin nari ala wajhi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Zalzalah bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-8 yang bermaksud apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala perbuatan-perbuatan amalnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasan-balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasan-balasannya pula. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-35 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau berada di antara dua nikmat. Engkau tidak tahu yang mana lebih besar di antara kedua-duanya. Adakah dosamu yang tertutup daripada pengetahuan orang lain, ataupun kebaikan ataupun puji-pujian atas engkau? Seandainya manusia tahu tentang dirimu sebagaimana aku mengetahuinya, nescaya mereka tidak akan mengucap salam atas engkau. Yang paling besar daripadanya ialah kesihatan. Tidak berkehendaknya engkau kepada mereka, berhajatnya mereka kepadamu, menghalang mereka menyakiti engkau. Oleh itu berterima kasihlah engkau kepadaku dan ketahuilah sejauh mana nikmat yang kuberikan kepadamu. Bersihkanlah amalan dan tindak tandukmu daripada riak. Carilah bekal sebagaimana orang yang musafir ketakutan. Jadikanlah kebaikan di bawah arasku. Wahai manusia, hati kamu menangis amat keras kerana perbuatan-perbuatan kamu. Perbuatan-perbuatan kamu menangis kerana badan kamu. Badan kamu menangis kerana lidah kamu. Dan lidah kamu menangis kerana mata kamu. Wahai manusia, perbendaharaanku tidak akan habis selama-lamanya. Sebanyak mana engkau memberi, maka sebanyak itulah yang akan kuberikan untukmu. Sejauh mana engkau tahan, maka sejauh itu pula lah yang kutahankan daripadamu. Kekikiranmu memberi bantuan kepada orang yang miskin daripada harta yang kukurniakan kepadamu adalah kerana engkau berburuk sangka terhadapku, dan kerana engkau takut menjadi miskin, atau kerana engkau tidak percaya kepadaku. Kerana sesungguhnya ku jadikan engkau sejak mula mempunyai keinginan besar akan harta. Kerana itulah aku telah memberimu harta. Sekarang patutlah engkau tidak kikir dan bakhil membahagikan hartamu itu kepada hamba-hambaku. Aku telah pun menjamin gantinya dan menjanjikan balasan-balasannya. Lalu kenapa engkau masih menyaksikan isi kitabku? Siapa yang menyangkal kebenaran janjiku, siapa yang tidak membenarkan para nabiku, maka sesungguhnya dia telah mempersoalkan ketuhananku. Dan sesiapa yang berani mempersoalkan ketuhananku, maka pasti akan kusimbahkan api neraka ke muka-mukanya. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumaat yang mulia ini, tanggal 1 Oktober. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi dan keizinan oleh Allah lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebegitulah masa berjalan,
sebegitu cepat, masa berjalan sebegitu pantas. Sama ada kita kejar atau tidak kejar, masa tetap akan berlalu meninggalkan kita. Seperti mana yang saya ungkapkan kepada tuan-tuan sekitar 2 bulan yang lepas, seperti mana kita tidak mampu menghalang matahari daripada terbit, maka sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang matahari dari terbenam. Sebegitu juga kita tidak mampu menghalang siang dari datang. Sebegitu juga kita tidak akan mampu untuk mempertahankan siang daripada pergi. Maka sebegitu juga tidak ada seorang daripada kita yang mampu untuk mempertahankan usia dia dari bertambah sehari demi sehari demi sehari. Untuk itu, apa yang lebih penting di antara perkara yang lebih penting bagi kita orang yang dewasa, melihat terbit dan terbenamnya matahari bukan menandakan hari dah siang, bukan hari dah malam sahaja, tetapi sepatutnya kita lebih berfikir dengan pemikiran yang matang. Terbitnya matahari menandakan satu hari baru bagi kita. Terbenamnya matahari bermakna habis sehari usia kita lagi. Modal kita makin berkurangan, makin berkurangan. Untuk itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita sentiasa insya-Allah berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadham famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhan kamu dan kamu akan menemuinya, kata Allah dalam ayat yang ke-6 daripada surah Al-Insyiqaq. Kamu telah bekerja keras untuk menuju kepada Tuhan kamu. Kita bangun daripada pagi tadi, kita pergi ke masjid, pergi ke surau, solat berjamaah. Bukan kerana nak makan, bukan kerana nak minum, bukan kerana nak duit. Kalau nak makan, kita duduk di warung, betul, duduk di restoran. Kalau nak duit, kita pergi kerja. Biasa pergi masjid ni habis duit. Biasanya gitulah. Kalau kita nak jumpa yang lain-lain, mungkin kita pergi tempat lain. Tapi kita pergi masjid ni kerana bukan kerana nak makan, kerana nak menuju kepada Tuhan kita. Maka insya-Allah saya berdoa kepada Allah, tuan-tuan semua sampai menemui Allah nanti pada hari akhirat, sama seperti mana saya juga, tuan. Maka untuk itu, alhamdulillah, seperti mana biasa saya akan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan hadis Nabi, kemudian baru diikuti dengan pengajian kitab kita. Itu telah menjadi rutin kuliah saya daripada dulu pun sebegitu, kerana ayat Quran kemudian diikuti dengan hadis-hadis Nabi. Malam ni saya memilih daripada surah Al-Zalzalah untuk kita merenung, untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Allah menceritakan tentang suasana hari kiamat. Kiamat ni belum lagi berlaku, tetapi Allah menceritakan bagaimana suasana hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi, kata Allah, digoncang dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Kalau air ni kita goncang, macam mana bunyi rasa air ni kita goncang? Maka sebegitulah kalau manusia ni digoncang, macam mana agak-agaknya digoncang. Kita pergi ke laut tu, baru sikit aja tu, nanti keluar semua sekali apa yang ada dalam perut manusia tu, digoncang dengan goncangan sedahsyat-dahsyatnya. Maka bila bumi digoncangkan, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa yang ada dalam perut manusia kalau digoncang dia terkeluar, maka apa yang ada dalam perut bumi dikeluarkan daripada bumi. Dan manusia akan bertanya, apa yang terjadi pada bumi ni? Tiba-tiba bumi kita duduk macam ni tenang aja, tiba-tiba jadi begitu. Apa jadi dunia ni? Kenapa dunia ni jadi begini? Kelang kabut ni, kenapa jadi begini ni keadaan ni tadi? Orang terpekik, terlolong macam orang gila, macam mabuk, tapi dia bukan mabuk pada ketika itu. Itu suasana hebat ni hari kiamat. Tunggu masa dia. Maka manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ni? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dalam kitab tafsir menyebutkan, bila ayat yang keempat ini, Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu tak apa yang bumi khabarkan? Maka kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui apa yang dikhabarkan oleh bumi. Lalu kata Nabi, bumi akan mengkhabarkan kepada Allah apa-apa yang manusia buat.
Sebab tu kita semayang di masjid ni tuan, beralih tempat, semayang sini, semayang sini, tempat sini, kan kita pusing kat sini, kan kita kat sini. Banyaknya tempat kita bersembahyang, maka banyaklah bumi itu yang insya-Allah menjadi tempat saksi kita tadi, insya-Allah pada hari akhirat. Jadi tak payah kita nak rasa takut orang tak puji, orang tak sanjung kita dalam beramal ni. Bumi ni akan ada jadi saksi kita, mengkhabarkan kepada Allah apa yang kita buat. Kerana manusia sungguhnya pada hari itu bumi menyampaikan, kerana sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu kepadanya. Pada hari itu manusia akan keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, ikut kumpulan dia masing-masing. Ikut kumpulan dia masing-masing. Siapa yang mengikut pemimpin yang zalim, dia ikutlah jenis-jenis yang Fir'aun, Qarun, Namrud, yang zalim-zalim itu tadi. Dia berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan segala perbuatan-perbuatan mereka ni. Itu yang saya sebut, ada 4-5 siksaan ketika manusia itu dimatikan masuk dalam kubur. Ada 5 siksaan yang akan diterima kepada dia. Siksaan yang pertama, manusia ni akan dilihatkan kepada mereka ni siksa neraka yang bakal diterima. Itu siksaan yang pertama. Dia nampak neraka, diperlihatkan kepada mereka ni neraka. Ustaz, kalau sekadar lihat neraka aja, apa yang nak pening Ustaz? Tak sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terhidu bau durian ataupun bau kuini ke, kan sedap, bau minyak wangi kan sedap. Cuba tuan-tuan dihidangkan dengan bau tai, sedap tak agak-agak? Sedap tak agak-agak bau tai? Tentulah tak sedap. Kita makan kat sini sedapnya nasi, depan kita tu tai. Sedap tak? Hilang selera mungkin 70%. Kan? Itu baru bukan makan, baru dihidangkan, ditunjuk aja depan kita ni, sehingga kita muntah. Boleh ke orang makan? Lalu ke makan? Ini ada tom yam, ini sup ekor, ini sup kambing, ini sup lembu. Belakang depan dia tu semangkuk lagi tai orang. Selera tak makan? Hilang selera. Betul tak? Jadi kalau manusia ni diperlihatkan siksaan yang pertama, siksa neraka dilihatkan. Itu kita dengar dalam solat pada subuh kita, yang lalu saya baca ayat itu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihah. Siksaan yang kedua yang ditimpakan ke atas orang yang dalam kubur ni tuan-tuan, dihentak muka dia ni sampai pecah ni. Di antara dua ni dengan ni, di atas ini dihentak dengan satu penukul besi yang besar, pecah pipih. Bila ditanyakan kepada dia tentang seorang lelaki yang bernama Muhammad, tapi sayang dia tak mengenali dan dia tak pernah berusaha untuk mengenal, tak nak duduk majlis-majlis ilmu nak mengenali Nabi dia, Rasul dia. Ni masalah dia. Itu yang kedua. Siksaan yang tiga diterimakan ialah, dia kata himpitan kubur. Kubur ni mengimpit manusia ni sehingga tulang belulang dia berceragah tu, dihempit kubur ni. Yang ni semua manusia akan terima tuan-tuan. Cuma banyak dengan sedikit sahajalah. Banyak dengan sedikit sahaja. Ada kata tuan-tuan baca dalam kisah yang panjang, ada beberapa orang yang kena hempit sekali hempit sahaja. Zaman-zaman tu ada beberapa, antaranya orang yang kerja kuat, ibadat kuat, tangan dia kasap, dia bekerja kuat. Siapa nama tu? Wallah, Nabi beritahu dia sekali hempitan kubur. Yang lain daripadanya kita ni ialah tuan-tuan, bayangkan kita duduk dalam tanah, orang injak tanah tu makin lama makin menghempit kubur tu tadi. Yang keempat, orang perempuan yang dirobak-robek mulut dia, kerana masa hidup di dunia dia tidak mahu menyusukan anak dia. Walaupun dia ada susu, yang tak ada tu lain cerita. Yang ada susu tapi tak anak. Sekarang ramai kan orang perempuan jaga body, tak nak menyusukan anak, bagilah anak susu lembu, susu kambing, susu gajah, susu buaya. Semua dia bagi. Jaga-jaga kan. Ada lagi satu tu saya lupa tuan-tuan, tapi ada 5 tu dikhabarkan siksaan. Dalam keadaan disalinkan, ada lupa lah, saya lupa yang saya sebut, ada 4 yang saya ingat. Maka kata Allah, maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, kata Allah, walaupun hanya seberat zarah,
kecil sangat. Besar zarah ni agaknya macam mana nak ukur amal kita manusia ni besar zarah. Agaknya senyum kot besar zarah, tapi tak juga kan. Apa ni amal yang kita yang sebesar zarah ni, amal baik kita yang buat ni sebesar zarah, dia akan lihat balasannya. Kalau hari ni kita kerja dengan orang sebesar zarah, orang bayar gaji tak agak-agak. Kita kerja bertukang lah, awak kerja berapa hari ni, berapa limit? Sebesar zarah Ustaz, 3 saat aja saya kerja. Contohnya angkatkan batu seketul aja, orang bayar gaji tak agak-agak. Tanya tokek tukang kita, kan, kita minta kerja dengan dia, akak tokek warung kita kan, kita minta kerja dengan dia, kita tolong hantar cawan tu, piring dekat cawan diminum letakkan dekat tempat cuci pinggan, agak-agak dia bayar tak? Kita minta bayar, dia kata lu gila apa. Angkat tu aja. Tapi Allah Ta'ala ni, walaupun sebesar zarah kita buat amal baik, Allah akan balas baik kita insan. Jadi buatlah benda baik masa kat dunia ni. Dan barang siapa kata Allah yang membuat kejahatan walaupun seberat zarah sekalipun, apatah lagi kalau orang fitnah. Fitnah tu agaknya besar gabak kereta api lah, agaknya besarnya. Lagi pun maka dia akan melihat balasan-balasannya juga nanti pada hari akhirat. Punya adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bab Quran yang pertama. Kemudian kita masuk hadis. Hadis ni sedap tuan-tuan. Apa kata Nabi? Wahai manusia, dalam hadis qudsi ni hadis qudsi ni adalah yang datang daripada Allah. Nabi, ketika Nabi dalam tidur, maka Nabi terjemahkan dalam bahasa perkataan Nabi. Hadis qudsi ni kata dalam hadis qudsi ni, wahai sekian manusia, sesungguhnya engkau berada di antara dua nikmat. Apa nikmat dia? Banyak nikmat, tapi di antara dua nikmat ini, yang pertama, kau tidak tahu mana yang lebih besar di antara dua nikmat itu. Adakah dosamu yang tertutup daripada pengetahuan orang lain, atau pujian dan kebaikan atas engkau? Mana nikmat yang besar ni? Tuan-tuan nak orang puji ke, ataupun aib kita ni orang tutup? Dosa kita ni tak berbau. Cukup tuan, kita makan ni, kita kentut, kita berak, semua berbau tuan-tuan. Bangkai kan berbau kan, tapi najis dosa ni tak berbau. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab fiqh kan, menceritakan tentang taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah, mensucikan kotoran dosa. Dosa ni najis yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka dicucikan dengan istighfar. Maka dosa yang kita buat ni, untungnya dia tidak berbau. Betul tak? Kalau dosa yang kita buat ni berbau, tuan-tuan, kita ngumpat orang berbau, kita fitnah orang berbau, oh payah juga kita ni, tak ada orang nak duduk dekat kita kan. Kita buatlah dosa macam mana pun banyak, kita berzina ke, mencuri ke, merompak ke, memfitnah kan, semua tak ada bau. Saya ingat kalau berbau lah tuan, payah juga kita tuan. Jadi dua nikmat orang puji dengan dosa kita ni, Allah Ta'ala tutup, tidak berbau dosa yang kita buat ni tadi. Mana yang paling besar pada tuan-tuan? Sebenarnya dosa yang Allah Ta'ala tutup itulah yang tidak berbau, itu lagi besar daripada pujian. Pujian manusia ni gitu juga. Manusia puji kita handsome, manusia kita hebat, manusia kita rajin, itu aja, bukan naik apa-apa pun. Tak ada apa pun. Tapi yang tu biasanya orang suka, pujian manusia. Kalau hendak hentam, wah melenting dia, melompat dia. Tu yang akhirnya dia kata, Ustaz, kuliah ni ngentam orang. Memanglah kuliah ni nak ngentam orang, nak apa gentam beruk? Bukan beruk yang masuk neraka. Kalau beruk yang masuk neraka, baik kita ngentam beruk kan. Saya pun tak nak ngentam orang, tapi kalau dah degil sangat, susah sangat nak ajar, tak kena sekali-sekali kena ngentam juga kan. Ada jenis manusia itu, saya dekat Sempar, dekat Pek Sulong tu, saya kata biar cerita pasal beruk, saya kata itulah beruk. Kenapa Allah Ta'ala sumpah orang Yahudi ni menjadi beruk? Kenapa tuan-tuan pernah tengok tak perangai beruk monyet? Pernah tengok tak perangai monyet? Monyet ni kalau tuan-tuan baling pisang, dicapai tangan yang kini, baling lagi dicapai tangan ni, baling lagi dicapai dekat kaki, baling lagi diletak kat kaki, baling lagi diletak kat bawah ketiak dia, bawah dikepit. Kalau tuan-tuan hala, dilepaskan ke dia bawa lagi semua? Dilepaskan ke dia bawa lagi semua? Dia bawa lagi. Itu nak dia sifat kera ni, dia tamak.
Ada juga manusia yang sifat dia tamak nak jadi jawatan, nak jadi Perdana Menteri, kadang-kadang nak jadi tu, kadang ada jenis macam tu kadang-kadang manusia ni. Ni bukan nak nyamakan, tapi kadang-kadang tengok agak patutlah orang Yahudi kan, Allah Ta'ala larang dia tangkap ikan hari Sabtu, tapi Allah uji dengan hari Sabtu tu ikan banyak. Apa? Kejar dia tangkap ikan, dia lupa larangan Allah. Nampak tak? Jadi kita ni jaga-jaga kan. Jangan kita tak perasan kita ni tadi. Seandainya manusia tahu tentang dirimu sebagaimana yang aku ketahui, kata hadis qudsi ni, mereka tidak akan mengucap salam atas kau. Kalau orang tahu tentang rahsia kita ni, tak ada orang nak ucap salam dengan kita. Allahu Akbar. Betul lah kan. Yang paling besar daripadanya ialah kesihatan. Tidak berkehendaknya engkau kepada mereka, tapi berhajat mereka kepadamu. Kan? Allah tidak berkehendak kepada kita, kita yang berkehendakkan kesihatan. Allah bagi kepada kita, menghalang mereka menyakiti engkau. Allah tak kenakan kepada kita ni cubaan yang besar. Kita Allah tak hendakkan, tapi Allah bagi kita ni, Allah bagi kita ni kesihatan. Bila sihat, macam-macam benda yang kita boleh buat. Kalau tak sihat, engkau bawa lah mi Bandung ke, mi honsop ke, bawa lah macam mana pun tak sihat, makanlah, tak nak apa pun. Tapi kesihatan tu bila ada sihat, ubi masak air pun sedap makan tuan-tuan. Silap kaya tiang letrek rebus pun sedap makan. Bila sihat ni tuan-tuan, minta maaf cakap. Tapi kalau tak sihat, dia lah makan macam mana, makan pun jadi tak sedap tuan-tuan. Oleh itu berterima kasihlah engkau terhadapku, dan ketahuilah sejauh mana nikmat yang kuberikan kepadamu, dan terima kasihlah kepada aku, kata Allah, banyak nikmat yang aku beri kepadamu, dan ketahuilah sejauh mana nikmat yang aku beri kepadamu. Berapa banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, tak pernah terhenti walaupun susah. Dan bersihkanlah amalan dan tindak tandukmu daripada riak. Seterusnya kata hadis ni, jangan ada dalam diri kamu ni beramal ada riak pula, nak nunjuk orang, nak tangga, nak bangga dengan orang. Carilah bekal sebagai orang yang musafir yang ketakutan. Carilah bekal, siapkanlah bekal sebagai orang yang safir ketakutan, habis perbekalan dia. Kalau kita naik kereta kan, kita takut minyak habis kan, nak kena kat lebuh raya pula, alamak. Tapi senang lagi tuan-tuan, senang lagi. Saya seperti mana saya kata hari tu, minggu lepas ni lah, hari Khamis minggu lepas itu, saya pergi bawa rumah saya pergi ke Melaka. Sampai Melaka tu balik kuliah nak pergi selamat konon, tiba-tiba kereta tutup di jalan. Rumah ada, anak pun ada. Rumah kata macam mana ni, anak kata macam mana ni, tak apa, insya-Allah ni masalah kat dunia ni susah macam mana pun dia selesai insya-Allah. Tak ada nak takut-takutnya, relax lah. Kita kata relax, betul. Godek jalan sikit berhenti lagi, godek jalan sikit berhenti lagi, tak berapa puluh kali berhenti agaknya, dekat 50 kali berhenti juga. Akhirnya sampai juga dekat rumah. Itu dia kan. Maka carilah bekal, kata hadis ni, carilah bekal sebagai orang musafir yang ketakutan. Semalam saya sebut dekat masjid, kata hadis Nabi tu 3 perkara yang bekalnya pahala dia berpanjangan. Ada satu lagi hadis Nabi kata 7. Sekarang ni tuan-tuan kita kena standby kan, dah ada tak yang 3 tu, dah ada tak? Yang 3 tu seperti mana saya sebut kepada tuan, kita mati aja tuan-tuan, pahala terus berjalan. Ibarat kita ada sediakan nombor akaun, orang masukkan duit dalam nombor akaun kita, tiap-tiap bulan masukkan duit. Apa dia? Anak yang soleh, doakan dia. Yang ni saya dah pesan, kalau rasa-rasa macam tak ada anak soleh sekarang ni, kahwinlah baru atau beranaklah lagi supaya dapat anak yang soleh. Kalau dah ada, alhamdulillah. Ni bukan sebab gatal, jangan tuan-tuan kata gatal ni ustaz, bukan sebab gatal, kita nak cari kita punya bekal. Satu, Jimayal Yang kedua, sedekah jariah. Ada tak kita sedekah jariah? Surah tuan-tuan ni tak ada mikrofon stand, bagilah sumbang 1 mikrofon stand, tak payahlah pegang-pegang, penat pegang. Saya tak suka semat kat sini tuan. Senin bagikan, sepandai orang berucap tu, lagi itulah dapat pahala tahan bertahun-tahun. Ada tak? Yang ketiga, ilmu yang digunakan orang. Itu 3. Dan satu hadis lain 4. Tapi hari ni saya nak bagi yang 7 ni tuan. Yang 7 ni pahalanya kita cuba standby kan. Kalau tak dapat buat 7, 6 pun jadilah. Yang pertama dia kata,
Yang pertama dia kata apa tadi, perkara yang menyebab pahala kita berpanjangan, siapa yang mengajarkan ilmu, dia kata yang mengajarkan ilmu. Ada ilmu, satu ilmu ajar kepada orang. Kita mati orang beramal, maka selama itulah insya-Allah pahala kita dapat. Bukan nak tunggu jadi ustaz lu. Segala ilmu yang ada manfaat tu ajar kepada orang. Yang kedua, orang yang alirkan air, yang mengalirkan air. Ini kalau nak ikutkan kategori, alirkan air longkang ke parit yang boleh jalan, orang tak banjir. Kalau orang yang kerja mungkin SAG, agaknya alirkan air pipe ke rumah orang, ke masjid, ke surau. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3. Panas kan, apa, orang dah tidur, kita buat. Jangan lupa dengan air yang dialirkan masuk ke rumah orang, orang boleh lepas ambil air sembahyang, insya-Allah selama itulah pahala dia dapat. Jangan pandang kecil kepada orang sambung pipe air ni, jangan pandang kecil. Tapi kadang-kadang orang duk fikir gaji, dia tak nampak yang itu keberkatan tu, insya-Allah. Yang ketiga, orang yang gali perigi. Sekarang ni susah nak cari orang gali perigi. Ada orang mana nak gali perigi lagi tak? Mana ada lagi yang nak gali perigi sekarang ni? Kalau dekat Bukit Kangkar sana ada satu perigi, lama nak pergi tu. Tak tahulah berapa puluh tahun dah. Asal tak ada air orang pergi situ, asal air tak ada air pergi situ. Maka berapa banyak dia dapat pahala tadi selagi mana air itu orang gunakan lagi. Cuma kita zaman sekarang ni tak adalah agak buat tu. Kalau buat pun mungkin boring, tebuk bawah tu, tanah masuk tu boleh lagaknya kan masang. Yang keempat, orang yang menulis kitab. Yang menulis kitab dan dia wasiatkan, dia wakafkan kitab ditulis, nulis kitab. Banyak yang tulis kitab, iaitu khususnya kitab Al-Quran itu sendiri. Kita hari ini nak tulis tuan-tuan, payah lah tuan nak tulis kan. Berapa banyak kita boleh tulis? Cuba tuan-tuan tengok buka kitab-kitab lama. Kitab lama ni tengok tuan-tuan, saya buka berapa jilid yang tebal-tebal sebegini tuan. Saya duduk fikir macam mana orang dulu boleh tulis kitab sebegitu. Kita bukan nak tulis, nak baca pun tak sempat. Saya nak baca pun tak sempat. Kat rumah saya tu kitab tebal gitu tu, nak baca pun tak sempat. Orang dulu macam mana berkatnya masa dia sempat menulis sebegitu tebal kitab tu tadi. 2 jilid tu begini tebal. Kalau 4 jilid dah jadi begini tebal. Tulisan macam kitab Muttalaq Badrin tu berapa banyak tu, berapa lama dia nak tulis tu. Berkat masa dia. Kita yang hidup dah 60 tahun, berapa keping buku kita tulis? Soalan pertama. Berapa keping buku kita baca? Soalan kedua. Yang bab kita hari ni bukan sibuk tulis buku, kita sibuk tulis WhatsApp. Tu jadi berasapnya kita tuan-tuan. Yang keempat Yang kelima, orang yang bina masjid. Ni pun payah kita dah. Sebab zaman sekarang ni orang bina masjid semua nak tunggu peruntukan. Nak tukar kipas satu pun minta peruntukan. Orang zaman sekarang ni semua nak peruntukan. Tukar kipas, ada masjid duit beratus ribu dalam bank, tapi nak tukar kipas tunggu peruntukan. Tu malangnya. Akhirnya kita jariah kita tak ada. Bukan kita tak nak peruntukan, tapi seboleh-bolehnya carilah dulu. Kalau dalam surau ni kan, contohnya kipas tak pusing satu, cari dulu apa orang kongsi, seorang RM2 ke RM2 ke, beli kipas satu. Selama dia berpusing, kan insya-Allah jariah kita tu menyejukkan orang. Kan jariah kita tu tuan, kita mati 40 tahun insya-Allah. Ni kapet ni tuan-tuan barin tukar ni. Siapa yang tukar kapet ni, siapa yang nyumbang barin. Kan semalam 2 hari lepas saya cakap dekat Batu Pahat. Kalau tuan-tuan nak suruh saya cari, seminggu 2 minggu insya-Allah boleh dapat kapet baru tu tuan. Saya rasa tuan-tuan baru saya cakap kat sini tuan-tuan bagi. Lantai dia tu tile biasa je, sejuk nak orang semayang, tak ada tuan. Kan kapet tak ada. Kalau saya temu bukan saya kata paling-paling tuan-tuan seminggu 2 minggu ramai orang bagi agaknya. Tapi saya kata tuan-tuan jariah dulu tempat tuan-tuan, cari orang tempat tuan-tuan ni nak pahala dulu. Yang bina masjid. Kemudian yang seterusnya kata Nabi kata yang orang yang tanam pokok. Tanam pokok ni sama ada pokok tu kita dapat makan ataupun tidak. Kita tak makan, orang lain makan, binatang. Bahkan siapa yang tanam pokok, maka pahala dia berpanjangan. Selama pokok tu hidup, orang dapat makan. Nak bina masjid dah susah dah. Ada tak ada kita tanam pokok aja tuan.
Tu pun nak cari tanah pun dah tak ada kan ni. Susah juga agaknya tanam dalam pasu aje lah, tuan-tuan. Pokok lada ke pokok apa, korang lain makan, burung makan, semua dapat pahala. Yalah, ini betul tuan. Tengok tepi jalan tu banyak sangat pokok-pokok yang tak ada guna, cabut tanam pokok durian tepi tu. Boleh agak-agak kot. Dan seterusnya, yang ketujuh, orang yang didik anak dia. Yang didik anak dia dengan yang diizinkan oleh Allah, insya-Allah orang ini akan lepas, dia kata, mendapat saham-saham pahala walaupun dia dah mati berpuluh tahun tadi dia mati, pahala masih lagi berpanjangan. Kita nak habiskan hadis ni sikit. Kemudian dia kata, dan dia kata perbuatan kamu, dia kata, dan wahai manusia, sesungguhnya kamu berada, dan sesungguhnya wahai manusia, carilah bekal kerana orang musafir yang ketakutan, jadikanlah kebaikanmu di bawah arasku. Wahai manusia, hati kamu menangis amat keras kerana perbuatan-perbuatan kamu. Sebab biasanya hati ni diajak kita jadi baik. Hati ni biasanya memang ajak jadi baik, tapi anggota kita ni ajak buat jahat. Dikalahkan anggota kita, hati ni dikalahkan oleh panca indera kita yang 7 ni. Kan kerana mata dan sebagainya, akhirnya dikalah juga hati tadi. Dia hati tu menangis, kenapa lah aku dah tua-tua ni masih lagi payah nak semayang, masih lagi lihat nak begini, nak berzikir, nak bersedekah. Kenapa? Kan kadang-kadang kita duduk meminum gitu kan. Perbuatan-perbuatan kamu menangis kerana badan kamu, perbuatan kamu menangis kerana badan kamu. Badan kamu yang arahkan semua tadi. Dan badan kamu menangis kerana lidah kamu, kerana percakapan kamu yang keluar ni daripada mulut kamu. Dan lidah kamu menangis kerana mata kamu. Biasanya mata dulu tengok, bila mata dah tengok, baru lidah bercakap. Mak, gemuknya orang tu, mbak. Akhirnya jadi ngumpat. Wahai manusia, perbendaharanku tidak akan habis selama-lamanya. Hak Allah, harta Allah, dia takbir Malaysia ni, takkan kurang. Takkan kurang. Duit kita belanja kurang tan. Belanja makin kurang. Negara pun tuan-tuan bagi 1,000 kan, silat-silat kantung makin kurang. Tapi Allah bagi makhluk seluruh dunia ni, dengan lembu, dengan kambing, dengan manusia, dengan apa jenis makhluk, ikan, semua sekali bagi. Perbendaharaan Allah tidak akan kurang walaupun sedikit pun. Sebanyak mana engkau memberi, maka sebanyak itulah yang aku berikan untukmu. Kalau kita sumbang pada jalan agama Allah ni RM50, maka Allah bagi lebih banyak. Jangan ingat bila aku bagi ni habis apa kedana. Dan sejauh itu pula lah, jauh mana engkau tahan hartamu, maka sejauh itulah aku tahan harta aku. Aku tak bagi kamu, aku sekat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau kerajaan negara ni nak maju agaknya tuan-tuan, dia banyak nyumbang kepada rakyat, maka Allah banyak nyumbang kepada keberkatan negara itu sendiri. Kadang-kadang duit memang banyak tuan-tuan, tapi masalah dalam negara banyak. Kalau duit memang banyak tapi masalah pun banyak. Kita duit banyak, anak kita macam ni penyangmon, yang ni penyangak, ni penagih dadah, yang ni perogol, yang ni perompak besi kan. Duit kita banyak, asyik-asyik jamin dia je tak habis-habis. Ada juga jenis gitu kan. Sejauh itu pula ku tahan daripadamu kekikiranmu memberi bantuan kepada orang miskin daripada harta yang ku kurniakan kepadamu adalah kerana kau berburuk sangka. Kau tak nak bagi orang miskin ni harta, kau tak nak bagi dia kerana kau sangka, kau berburuk sangka kepada aku. Ingat bila bagi tu habis. Tak, bagi tak akan habis. Allah Ta'ala akan tambah rezeki kita, berkat kita ke mana tuan-tuan, insya-Allah. Dan kerana engkau takut menjadi miskin, dan kerana engkau tidak percaya kepadaku, kerana sesungguhnya ku jadikan engkau sejak semula mempunyai keinginan yang besar akan harta. Daripada engkau keluar je, kita ni dah nak harta. Tak payah banyak lah. Ingat tak masa kecil-kecil dulu kita pergi rumah air raya, ingat tak pergi kan? Berebut. Sana dapat berapa sen? 5 sen. Sana dapat 20 sen. Sana ramai-ramai pergi 20 sen. Kau dapat berapa? 20 sen. Aku dapat 40 sen. Kau macam mana dapat 40 sen? Ingat tak daripada kecil dulu kan? Betul tak betul? Jadi daripada dulu pun kita ni memang mempunyai keinginan besar akan harta. Kan sebab tu kita tamak. Kerana itulah aku telah memberikan harta. Sebab tu aku tahu aku beri kau harta. Macam saya cakap hari tu tuan-tuan, saya kuliah dekat parit, dekat ni parit dekat depan ni, parit perupuk ni baru ni tuan. Selalu kuliah kat parit perupuk tu makannya soto.
Kalau tak soto, mi gemuk. Kalau tak mi gemuk, mi kurus. Kalau tak mi kurus, roti canai. Kita kan kalau kuliah kita tahu kita boleh agak, tuan. Saya boleh agak tempat-tempat kuliah ni apa makan dia, sebab kita dah lama. Kalau tempat tuan-tuan ni yang paling popular nasi lemak. Itu paling popular lah, tuan. Ni bukan nak ngentam. Betul kan? Kalau dekat tongkang pecah, paling popular bubur. Kalau dekat parit pelampung, yang paling popular ubi. Kita tahu dah, tuan, dah tak payah nak cong-cong lagi lah. Jadi pagi tu saya agak-agak, saya kata tuan-tuan kali ni agak-agak saya lah kuliah ni. Pagi ni makan mi kurus agaknya. Jadi orang perempuan senyum, orang lelaki tersenyum. Tiba-tiba habis je kuliah subuh, dihidangkan, tengok nasi putih tu berasap nasi putih. Sekejap lagi keluar ikan jenahak masak asam pedas. Mak ai sedapnya makan. Aku dah terfikir agaknya inilah daya penarik kita nak panggil orang datang kuliah, tuan. Cuba tuan-tuan fikir kalau saya cakap ni. Sebab bab makan ni bukan manusia je suka, lembu pun suka, kambing pun suka. Buat skrin TV tu kan, kat depan tu buka terpampang, tuan-tuan dijemput hadir. Malam ini kita makan ikan kerapu masak kari. Ramai tak orang datang agak-agak. Cubalah sekali-sekali cari sponsor kontraktor, kan ada, toki-toki semua ada kan. Wallah, toki-toki warung kan ada, semua ada kan. Yang besar-besar toki anggur pun ada juga ni, banyak yang ada kan. Cuba duk fikir, tuan. Sebab apa yang kita nak bimbang, sebenarnya apa yang Nabi kata, barang siapa yang memberi makan kepada orang Islam yang kelaparan, kata Nabi, Allah akan bagi dia makanan berupa buah-buahan di syurga nanti. Apa nak kita nak bimbang, tuan-tuan? Apa kita nak bimbang? Saya tinggal warung sahabat ni dekat depan tu kan, depan tu. Tanya dia berapa kali saya bayar. Saya ingat dah berapa kali singgah tu agaknya. Baru sekali saya bayar agaknya. Rasanya yang lain semua orang lain bayar, tak kenal pun orang bayar dan tak tahu, tuan. Itu soalan dia, tuan. Rezeki, percayalah tuan-tuan, ajaran Islam yang dia ajar Nabi. Tak habis juga kuliah ni kan. Tak apalah, tuan, kita buat sikit-sikit. Kerana sesungguhnya aku jadikan engkau sejak mula menginginkan dan besar akan harta. Kerana itu aku tahu, kata Allah, aku beri engkau harta. Sekarang patutlah engkau tidak kikir. Patutnya aku dah bagi ni, aku ni kan pemurah, kata Allah. Maka aku suka juga orang yang pemurah. Kalau aku kedekut, orang yang kedekut biasanya dia suka kepada semua yang kedekut. Tapi kalau pemurah, aku ni pemurah, engkau kenalah sifat pemurah. Kan Allah kita tahu bersifat pemurah, kita nak Allah suka, kita bersifat pemurah lah. Itu hakikat dia. Dan bakhil membahagikan hartamu itu kerana hamba-hambaku, aku telah pun menjamin gantinya dan menjanjikan balasannya. Mana ada orang derma harta, tuan-tuan, pada jalan agama Allah di Papua Kedana? Ada ke? Tak ada, tuan-tuan. Carilah orang yang jemaah harta ni di Papua, dia akan dapat bertambah aja berkat. Lalu kenapa engkau masih menyaksikan kitabku? Siapa yang menyangkal kebenaran janjiku, siapa yang tidak membenarkan para nabiku, maka sesungguhnya ia telah mempersoalkan ketuhananku. Dan sesiapa yang berani mempersoalkan ketuhananku, maka pasti akan kusimbah api neraka ke mukanya. Dia tak yakin kepada Allah, dan saya aku simbahkan kepadanya dengan simbahan api-api neraka Allah. Kita sambung kuliah kita insya-Allah tentang nikmat-nikmat syurga, tuan-tuan. Sebelum daripada itu, dia kata ada beberapa amalan-amalan yang insya-Allah untuk melepaskan kita daripada himpitan kubur, tuan-tuan. Satu, beriman kepada Allah dan Nabi, ikut Islam dan beramal dengan amal yang soleh. Satu. Dua, memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk, khususnya pada waktu malam ni baca surah Mulk. Yang ketiga, orang yang meninggal pada malam Jumaat atau hari Jumaat, insya-Allah banyak orang yang meninggal pada tu. Yang keempat, orang yang jaga sepadan tanah air ni tadi. Yang kelima, orang jaga sepadan tanah air. Yang keenam, yang kelima, orang yang meninggal kerana sakit dalam perut. InsyaAllah lepas daripada sakit azab kubur, azab himpitan kubur ni. Meninggal kerana sakit perut.
Kada orang meninggal sakit perut kan, ramai orang meninggal sakit perut. Mulah bawa kepada sama ada kanser ke apa dan sebagainya, tapi sakit perut lah. InsyaAllah orang ni jenis lepas daripada dia di himpitan kubur. Yang keenam, yang mati syahid, kecuali walaupun dia mati syahid, dia ada hutang, dia masih ada hutang dengan orang, dia tak bayar. Ini berat, hutang ni berat tuan-tuan, hutang ni berat. Yang ketujuh, orang yang sentiasa menjaga kebersihan, iaitu hadas kecil dan hadas besar, dia beristinja, dia menjaga kebersihan tadi. Yang kelapan, orang yang selalu wasiat kepada keluarganya supaya melakukan amal baik. Yang kesembilan, orang yang tidak suka mengadu domba. Hidup dia jangan campur urusan orang. Urusan orang ni jangan nak suka ngadu sana ngadu sini. Orang Melayu kata apa, bawa bolut Dan yang akhir sekali, orang yang menjaga Al-Quran dan solat fardu atas mereka. Dia jaga sembahyang dia, waktu dia, dan dia memelihara menjaga Al-Quran, baca Al-Quran selalunya. InsyaAllah orang-orang ni antara golongan yang insyaAllah lepas daripada himpitan kubur. Kita sambung balik kepada kitab kita, muka surat 235, nikmat syurga. Apa dia syurga? Syurga ialah tempat ganjaran balasan baik bagi orang yang beriman kepada Allah, yang melakukan amal kebaikan. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaan syurga serta nikmat yang ada dalam syurga itu, di mana nikmat yang ada di dalamnya tidak akan habis. Begitu juga apa yang ada terdapat di dalam syurga itu tidak ada perbandingan, dan tidak pernah pula terlintas dalam hati manusia bahawa nikmat itu dikurniakan Allah kepada ahli penghuni syurga, sebagaimana firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤا مكنون. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya, tak terbanding dengan dunia ni. Dunia ni sedap ustaz? Tak ada. Dunia ni illa mata'ul ghurur. Sedap memang sedap, tapi itu dah terlalu sedikit. Sangat-sangat yang saya ibarat kemarin, kata Nabi, kau pergi laut, ambil jari, cecah, kemudian kamu angkat, tengok air yang lekat di hujung jari kau tu, kata Nabi, kemudian kau tengok yang laut tadi. Itu seluruh seronok hidup dunia kan. Seluruh tu mesti titik jari aja, tak banyak mana pun kan. Apa taknya tuan-tuan, orang kaya ada duit 80 bilion, dia makan nasi berapa pinggan? Berapa pinggan? Oleh kerana saya kaya, saya makan nasi 18 pinggan, boleh? Tak ada. Minum air pun tuan-tuan, paling dia kaya pun silat-silat raya dia lebih teruk daripada kita. Kita semua boleh bedal, dia air paip aja lah boleh minum kan. Jadi tuan-tuan ingat orang kaya semua sekali senang ke? Tapi ada yang begitu. Tapi sikit sangat nikmat dunia ni kan. Patutnya dah banyak. Begitu juga pakai baju. Kita pakai, orang miskin pakai baju selapis 2 lapis, dia pun kadang-kadang selapis 2 lapis. Cuba orang kaya pakai baju 18 lapis. Agak-agak orang kata apa? Kenapa kau pakai baju 18 lapis ni? Kau tak tahu ke aku ni kaya? Orang kata orang ni tak berapa betul, tak berapa empuk ni. Jaga-jaga sikit. Jadi ini kehidupan yang tuan-tuan nak tengok kan. Rumah dia, makan dia tuan-tuan dan sebagainya tuan. Apa beza dia? Cuma sesetengah orang yang menyanjung tinggi keadaan orang kaya ni, hakikat dia begitu saja. Dia mati, kita masih masuk tanah, dia pun mati masuk tanah juga.
Ada tuan-tuan tengok orang kaya nantok ke langit. Nak mana dia ni? Kita hantar ke langit lah. Sebab apa? Duit dia banyak. Tak ada. Semuanya ke bumi juga akhirnya. Kan? Itu benda tu kena faham. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan masa kat dunia dulu, kamu taat perintah aku ni. Mereka duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang berderet-deret, dan kami jadikan kawan teman mereka itu bidadari yang putih melepak. Lawahnya putih melepak lawah kan. Bayangkan, kita baru dengar pun dah semangat dah kuah, berkobar-kobar kan, masuk syurga kan. Putih melepak, lagi luas cantik matanya. Tengok mata pun dah lawa kan. Setengah kita tengok orang sekarang ni mata tu jujur letak kan. Dia pergi mana kita tuan? Adik ipar saya kahwin tuan, lawa pula aku kata budak ni. Sebab apa? Dah disolik. Tiang letret pun kalau solik tuan-tuan jadi cantik. Tapi saya tak ngumpat lah tuan, tengok boleh tahan juga kata kan. Sebab dah disolik kan. Cuba tak solik tuan. Jadi nampak macam mana? Ini rakam ke ni? Rakam tak rakam nasib tu. Mereka duduk berteleku di atas pelamin yang berderet-deret, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melepak, lagi luah cantik matanya, dan orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya. Ini disebut dalam surah Al-Insyiqaq kan, yang terima lembaran Taurat, lembaran kitab daripada pihak kanan. Dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang bersama-sama beriman. Bila sampai kat situ tuan-tuan, saya duduk terfikir, agaknya anak-anak kita ni siapa pula yang terpisah? Pernah tuan-tuan kena fikir sekali-sekali. Kita ni ada ramai anak, 5, 6, 7, 8. Abang berapa anak abang? 5 je. Aku 9, tak ramai. 9 ni kadang-kadang duduk terfikir, siapa pula yang terpisah Kena terfikir gitu tuan. Sekali-kali duduk terfikir je, berfikir begitu tuan. Kan? Kami hubungkan himpunan, dia kata himpunan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan dia, gantung kepada amal dia yang dibuat kat dunia ni. Dibuat amal baik tak? Akidah dia rosak tak? Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dengan dari semasa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dari berbagai jenis yang mereka ingini. Apa daging aja yang sedap-sedapnya tuan-tuan, ditambah-tambah lagi. Tak ada gaut tak ke sana? Gaut ada tak sana? Tak ada. Darah tinggi, kecil manis, kecil tawar, no. Sana tak ada penyakit, lengah-lengah pun tak ada, bisul pun tak ada kan. Tak ada. Sedap sesedapnya. Sini nak makan banyak sikit, bini kita nyeling aja. Nyeling aja bang. Tengok bapak mentua saya kesian, tengok orang tak. Nak makan sotong, teringin nak makan sotong. Sotong tu jangan main, jantung tu kolesterol tinggi. Makan juga cuit-cuit sikit kan. Baru nak makan lembu kan. Dalam hati aku kan, lama-lama makan tulang lembu aja celup kicap kan. Dia ada keadaan itu. Sana makan tuan-tuan, dia tak ada break. Apa yang kita teringin bedal. Ini kita takut-takut nak makan kan, takut-takut susah kan. Nak makan takut-takut, nak makan takut-takut kan. Takut pening kepala dan sebagainya. Mereka dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara satu sama lain, tak ada musuh. Sini dia bergaduh, bermusuh, berkelahi tak habis-habis. Itu yang digambarkan. Saya baca surah Toha dekat masjid tuan. Sedap baca surah Toha dekat masjid tuan. Dikupaskan satu-satu tuan. Kan akhirnya iblis dia goda Adam dengan dua benda kan. Apa dia? Makanan dan aurat. Dia makan aja, bila Adam makan aja tanggal pakaian syurga. Jadi jaga-jaga kita zaman sekarang ni, makan kena jaga tau. Jangan main bedal aja semacam. Yang kedua aurat. Sebab itu orang perempuan ni suruh tutup. Sekarang ni kalau orang perempuan naik basikal tu, naik basikal bawa jalan naik basikal, naik muntah kita tengok kan. Alah, dia pakai seluarnya, la ilaha. Tak boleh ke pakai seluar yang besar-besar tu? Mesti nak ketat-ketat. Kita naik kereta silap gaya accident tau tuan.
Saya kadang-kadang tengok perangai kan, tapi nak macam mana kita tak boleh nak cakap kan. Kan? Cuba tuan tengok orang lelaki yang bawa basikal tu pakaian ni la ilaha illallah, sekepal ni. Betul tak betul cakap? Pakailah yang longgar-longgar sikit, jangan menampakkan susuk tubuh. Kau cakap kata ngentam orang, cakap kata ngentam orang. Semalam saya cakap, memanglah cakap ni nak kena ngentam orang, bukan nak ngentam lembu. Kalau lembu masuk neraka, baik ngentam lembu, lagi bagus daripada ngentam orang. Orang yang masuk neraka supaya orang selamat. Iblis ni tuan-tuan, bila dia terkeluar daripada syurga Allah, kan, dia terkeluar daripada syurga Allah, masa tu sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Kalau tuan-tuan baca Quran surah Taha tu, tuan-tuan boleh tengok sampai Allah kata akan ada makhluk langit ni keluar daripada syurga Allah. Dia duduk confident, bukan dia. Nampak? Dia duduk confident, bukan dia. Maka para malaikat lain jumpa dia supaya doa, siratal mustaqim, kamu dah keluar aku daripada syurga ni, aku nak goda anak cucu Adam ni. Itu yang dia bagi Adam tadi, buah khuldi tu tadi kan, tanggal pakaian-pakaian ni kan. Dia datang, aku datang arah depan, belakang, kiri, kanan, aku datang nak goda anak cucu Adam ni kan. Itu kan. Akhirnya terkeluar juga Adam. Bila Adam terkeluar daripada syurga, tuan-tuan, Adam terkeluar daripada syurga, kan, saya baca dalam satu hadis Nabi, dia kata Nabi Musa bertanya kepada Adam, "Hei Adam, sebab engkau lah kami manusia ni keluar daripada syurga Allah." Sebab engkau lah. Adam pun jawab, "Aku nak tanya engkau Musa, aku nak tanya engkau. Semasa dulu engkau kena kejar dengan Fir'aun, kau melarikan diri, menyeberangi Laut Merah tadi, selamat aja menyerang Laut Merah, bukankah kamu berpesan dengan kau punya apa tadi pengikut kau, aku nak pergi ke Tursina, nak bertemu kepada Allah selama lebih kurang 40 hari, aku tinggalkan kamu, kamu jangan sembah patung berhala, sembah Allah aja. Kan gitu? Tiba-tiba kamu balik daripada ambil lembaran Taurat ni, kamu balik, kamu dapati kaum kamu lembah telah menyembah patung anak lembu. Tu salah siapa tu? Salah siapa tu aku nak tanya, salah siapa tu? Engkau tak beriman ke kepada kadar dan kadar Allah? Kadar dan kadar Allah yang menentukan itu. Kaum kau tak suruh disembah lembu, tapi disembah patung anak lembu. Macam mana engkau nak salahkan aku yang makan buah khudi tadi terkeluar? Ini kadar dan kadar ketentuan Allah, dah tentu begitu. Kan? Jadi maknanya cerita tu ialah ceritanya selagi mana kalau Nabi Adam, Nabi Musa tak suruh, tiba-tiba umat dia buat macam tu, takkan kita nak salahkan Nabi Musa. Sebegitu juga kisah Nabi Adam, kan? Dan memang dalam itu ketentuan Allah nak buat macam mana, kan? Tapi dia dah suruh, memang Allah nak jadikan Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sedap kalau kita baca cerita Quran ni kan, sedap kita baca cerita Quran tadi. Dan dia kata melahirkan kemesraan antara satu sama lain, berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul daripada peminumnya perkara-perkara yang sia-sia. Rebut dapat minum arak. Kata gitu sama aja Ustaz. La ilaha illallah Muhammad. Tak sama tuan-tuan. Nikmat dunia ni satu aja Allah bagi tuan-tuan. Orang kerja macam nak mati. Sebab tu dalam satu ayat yang lain Allah kata, kalaulah nilai dunia ni seluruhnya sama dengan nilai sehelai kepak nyamuk, nescaya aku tak bagi orang kafir makan. Nak tunjukkan betapa dunia ni tak ada nilai. Kita je nampak macam beria-ria kita kerja. Rupanya alai, tak ada apa pun tuan-tuan. Memang hadis tu semalam saya bacakan tuan-tuan. Saya bacakan semalam dekat Paik Bunga tuan-tuan, daripada hadis yang ke-38 tu kata dia. Kalau aku sayangkan kepada seorang hamba aku, kata Allah, kalau aku sayangkan hamba aku ni, aku sayang kepada dia, dia kata akan ku jadikan dia ini tadi ingatlah kata dia, apabila aku menyayangi seorang hamba, kata dia, nescaya aku asingkan dia daripada dunia, lalu aku tunjukkan dia cara amal untuk akhirat, ku tunjukkan kepadanya aib dan celah dunia. Dia nampak dunia ni tak ada benda. Ada orang pun melilih dia nakkan dunia, tapi ada orang tengok ada ini dunia sementara. Maka dia kata dia tidak menyadari, dan supaya dia beramal dengan amal ahli syurga, maka aku masukkan dia. Dan apabila aku memarahi seorang hamba aku, kata Allah, maka aku sibukkan dia dengan urusan dunia dia tak pernah terhenti. Pagi, petang, siang, malam cari duit tak habis-habis. Tak habis-habis cari duit, kata dia. Aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Walhal kalau tuan-tuan tengok ayam cari makan siang aja.
Ada tuan-tuan tengok malam ayam cari makan? Ayam hutan keluar malam-malam cari makan, ada? Ada ke tak ada? Tak ada tuan. Lembu makan tuan, itu juga tuan. Siang aja kambing saya makan tuan. Pukul berapa tuan? Pukul 5 kita lepaskan, pukul 6 dia masuk kandang. Dah habis cerita. Kita letak sikit dedak, dia makanlah tuan. Kita pagi cari makan, petang sampai malam pun cari makan juga tuan. Kan. Jadi dia sibukkan. Kalau nak cari makan, untuk cari makan nak hidup aja, saya rasa mungkin 5 jam 6 jam kita kerja cukup dah. Tapi kerana nak bermegah, al-hakumut takasur at-tazurtumul maqabir, itu yang menyebabkan kita ni belum-belum kan. Dan aku tunjukkan dia, aku marah seorang hamba, aku sibukkan dia dengan urusan dunia dan ia lupa kepadaku. Itu yang akhirnya sawit dah mahal. Kalau sawit mahal, nak tinggalkan sawit takut pula tepi jalan. Dah 500 600. Zuhur dah jamak takdim, asar dah jamak takhir, maghrib dah jamak takyah. Masa orang nak kerja harga sawit banyak tuan. Bahayanya tuan-tuan benda-benda gini. Memang betul-betul lah dunia ni memang kalau tak betul-betul melupakan kita tuan. Minta maaf cakap lah. Maka jadikanlah dia ni ahli neraka, kata dia. Saya tak kupas lagi ayat tu. Kita nak sambung balik kepada ayat ni kita tadi. Sikit lagi tuan, insya-Allah. Dan timbul dari peminamannya, dia kata daripadanya sia-sia dan tidak pula menyebabkan peminannya menanggung dosa. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Bayangkan kita hari ni makan kadang-kadang sendiri aja makan. Kalau bini duduk pun kuat juga semangat kita ada tak bini kita duduk? Bang, makan bang. Mak sedapnya kita bang. Buka mulut bang. Apa dia suap kita? Dulu masa kita kahwin kan gitu kan. Betul tak betul kan? Buka bang, kita pun buka gigit pun macam tak berapa jejak masa tu. Ingat tak dulu? Ingat tak? Ingat tak ingat? Sedapnya kita makan bang. Dia bukan main kek tu, di stomach main. Mula-mula bini suap laki. Dia pun tuan-tuan jangan buka mulut pula aku sebab ni. Tapi hakikatnya dulu lah gitu. Sekarang ni ada tak agak-agak ngigau apa? Kalau bini kita buat kita, kau ni ngigau ke mimpi? Agaknya kan. Wahal laki juga kan. Betul tak betul cakap kan? Tadi kita tak ada. Saat itu, sekarang ni paling tak adalah kita makan. Kalau dapat bini duduk sebelah pun tolong cedokkan nasi pun sedap lah. Ni bini duduk, kita beria-ria nak makan. Betul tak betul Ji? Mana kita selera nak makan kat rumah? Baik makan kat warung. Sampai dekat warung belum duduk orang dah tanya, ayah apa mau minum bang? Tarik tak mau tarik. Belum duduk lagi dah dapat panggilan. Betul tak betul? Tak jaya boleh test. Kat rumah kita silat raya ada air tak? Entah, cuba tengok bawah kolong tu ada biskut dekat. Bawah kolong dia suruh kita tengok biskut. Ni syurga lain tak? Bidadari yang menemani kita. Agaknya kalau kita duduk, kalau bini kita teman kita makan, anak kita teman kita makan, saya ingat kita semua gemuk lah tuan. Betul tak betul? Ini dia tohonya kita kat belakang kadang-kadang seorang-seorang tuan. Tu tadi buang akak saya kan, akak pergi ziarah akak saya ni, dia tak berapa sihat. Saya kata semua manusia ni ada bergaduh, ada berkelahi, bukan bermusuh, ada bermuara. Saya pun dengan isteri saya tu ada bergaduh, bukan tak gaduh. Tapi bergaduhnya saya dengan isteri saya tak pernah jentik telinga bini saya. Saya kata saya tak pernah jentik. Saya kalau bergaduh, ini rakaman kalau saya bergaduh dengan isteri saya tak cakap, saya diam aja. Saya diam aja. Tu cara saya. Masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya diam aja. Saya tak bercakap. Dia dah mula risau lah. Dia mula risau lah tan. Lepas tu dia minta maaf lah tan. Minta maaf, settle lah. Apa cerita? Kan, kau jangan ulang balik. Tapi manusia kadang-kadang selang 2 bulan kan dia ulang balik kan. Tu manusia, nama dia tak nama manusia, nak buat macam mana? Biar Haji kalau makan orang rumah suapkan Haji sedap tak Haji? Kenyang tak agak-agak? Aku ingat 3 suap dah kenyang dah agak silap Haji. Wallahualam. Dan dia kata di dosa dan mereka dilayani oleh anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka, yang cantik parahnya seolah-olah mereka mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya, macam mutiara yang simpan. Emas ni kalau kita pakai dia lusuh tuan, dia dah lusuh, warna dia tak kilat lagi. Tapi kalau disimpan dia keluar berkilat-kilat tu lah.
sebegitulah dia kata bidadari yang layan kita tadi tuan, yang muda-muda belaka agak-agak. Kita pemuda aja tuan. Wallahu a'lam. Mengenai sungai yang ada dalam syurga itu, airnya tidak berubah rasa dan titik baunya, dia duduklah begitu ke situ tapi dia tak berubah rasa, tak berubah bau. Dan sungai itu ada air susu dan air dari arak dan ada pula air madu. Ini telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, mathalul jannati allati uidal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyir ta'muhu wa anharum min hamarin ladzatin lisharibin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan tidak berubah bau. Airnya tak berubah rasa, tak berubah bau, sedap. Sedap dalam keadaan itu. Yang orang Melayu tanya saya ingat dulu kat Masjid Bamda tu saya ngajar. Ada seorang nama dia, saya tak sebutlah orang mana, tapi dia imam. Dah meninggal dah, dah meninggal. Dia datang jumpa saya nak tanya sikit, ustaz, kat Masjid Bamda lah tu, dekat syurga ni ada laut tak ustaz? Saya kata entahlah ji, saya pun belum pernah masuk syurga lagi, tak tahulah. Saya rasa-rasa kata dia dalam syurga tak ada laut ustaz. Saya kata kenapa Haji kata tak ada laut? Sebab dalam Quran kata kami masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir bawahnya sungai. Oh ya, tak ya juga. Lepas tu dia tanya saya balik, habis kalau tak ada laut ustaz, air sungai nak mengalir kat mana ustaz? Aku mana tahu kau. Wallahualam. Tetapi nikmat syurga ni tak memang sedap, sangat-sangat sedap lah tuan-tuan. Nikmat dunia ni tuan-tuan ilah qalil aja, mata'ul ghurur saja, kesenangan yang menipu sahaja tuan-tuan. Dan air yang tidak berubah rasa dan bau, dan beberapa sungai dan susu dari susu tidak berubah rasanya. Kalau kita kusuh tempat kita 3 hari 4 hari nak minum lagi dah masam dah, dia sana tak berubah tuan-tuan, rasa tetap sedap. Dan dia kata serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, kan? Dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. Pendek kata, jangan tuan-tuan bayangkan rasa madu, oh madu kat sini tak sama. Tak kata susu, oh susu sini susu lembu, kat sana susu lembu ada ke? Bukan, tak sama. Tuan-tuan, tak sama. Syurga ni kalau dunia dia macam ni satu tuan-tuan, akhirat ada 99, macam mana nak disamakan? Jadi pendek kata terlalu sedap lah nikmat syurga ni, terlalu sedap. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan dari Tuhan mereka, kan? Ada buah-buahan kat dunia yang satu ni pun kita makan buah-buahan macam-macam rasa. Pisang, berapa jenis pisang? Tanduk tak tanduk, embun tak embun, monyet tak monyet, beringan tak berangan, berapa jenis pisang itu baru kat dunia. Kat sana, kan? Cuba tuan-tuan fikir, la ilaha illallah. Tapi yang itu juga orang nak yang haram juga kadang-kadang kan. Kopi aja berapa jenis tu? Kompak ali, tongkat pisang, tongkat sawit, kopi janggut, kopi misai, kopi apa lagi kan? Tapi yang orang nak minum arak juga nak buat apa? Kan? Pelik manusia ni kadang-kadang kan. Ahli syurga sentiasa diberi layanan oleh anak muda laki-laki yang tetap dalam keadaan mudanya, yang selalu berada di sekitar mereka membawa makanan dan minuman. Duduk aja. Nak motong sawit tak ada, nak tukang rumah pun tak ada. Jangan tuan-tuan duk fikir nak bawa tukang besi tak ustaz kat sana. Tak payah. Sana bukan nak bertukang, sana masa kita nak rehat. Sini masa kita bertukang.
Kan Imam Ghazali katakan inna dunya, awak kata Sayyidina Ali, inna dunya qadir tahalat mubilah wa innal akhirati qadir tahalat mubah. Dunia ni dia kata berangkat membelakangi. Hujung kata Sayyidina Ali dalam kitab Matan Arba'in dia. Contoh cari pelan-pelan nanti tu akan jumpa kata-kata Sayyidina Ali. Sedap kata-kata tu. Hujung sekali kata Sayyidina Ali, bagi keduanya ada putera ni kata Sayyidina Ali. Ada putera dunia, ada putera akhirat. Maknanya ada orang dekat dunia ni dia yang dah sibuk pagi petang cari dunia, dan ada orang yang sibuk pagi petang cari akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena jadi putera akhirat, kerana hari yang sedang kamu ada ni, yang sedang kita ada ni adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Tapi hari esok setelah kamu mati, hari perhitungan, bukan hari amal lagi. Nak semayang tak ustaz? Mabuk apa? Dah tak ada lagi. Sana semayang dah tak ada, puasa dah tak ada lagi dah. Sebab itu kata-kata orang alim, hari ini dunia adalah nyata, akhirat adalah cerita. Orang alim kata, hari ini dunia adalah nyata, akhirat adalah cerita. Kita menyaga, petang dapat duit, okey. Hari ini nyata, menyaga hari ini nyata. Semayang tak dapat duit, tak dapat bos jadah, tak ada duit, kan? Dunia adalah nyata, akhirat cerita. Besok setelah kita dimatikan, dunia adalah cerita, akhirat adalah nyata. Boleh faham? Faham, kita berhenti situ lah. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi akhirat besok, dia kata akhirat ni besok nyata. Barulah kita, alamak, kalau aku tahu. Kalau aku tahu apa? Orang cakap kau tak nak dengar dulu. Jadi kita yang yakin, tak percayalah, tak percaya kan. Macam kita tengok iman, matahari terbit tak, kita yakin tak agak matahari terbit esok kan, insya-Allah. Macam tu kita percaya adanya pahala, insya-Allah adanya pahala, ada dosa insya-Allah tadi kan. Kita buat yang baik, kita tak buat benda jahat tadi kan. Dan daging dia kata seterusnya mana tadi? Minuman dan juga beberapa sungai daripada madu yang suci, dan mereka di sana jenis buahan serta keredaan dari Tuhan mereka. Ahli syurga sentiasa diberi layanan oleh anak muda laki-laki yang tetap dalam keadaan muda dan selalu berada di sekitarnya. Mereka memberi makanan dan minuman yang lazat dari bermacam jenis air, buah-buahan dan daging burung yang mereka sukai, sebagaimana firman Allah, yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurin ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka yakni ahli syurga dilayani oleh anak muda laki-laki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman yang dikata dan tekuh-tekuh serta piala-piala atas gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Tak rasa pening kepala, tak mabuk dan sebagainya, kan? Duduk di sana. Bukan arak yang kita minum ke hari ni, kita tertongging pula kan. Akhirnya lori, bukan lori langgar kita langgar lori. Habis macam mana ustaz kalau orang lelaki besok yang dia punya bidadari dia ramai, ustaz macam mana? Bini dia macam mana ustaz? Sana tak ada cemburu tuan-tuan. Duduk relax, tak ada cemburu. Dia pun tak ada cemburu. Dia tak ada cemburu kita. Sekarang ada cemburu tak? Kita lebih sikit 2 hari rumah sana. Oi, lama nampak. Amboi, sekarang tuan. Contoh ni tak ada kena mengenai yang hidup atau yang mati, contoh. Kat sini penuh dengan cemburu. Betul tak betul? Kita nyeling aja anak dara sikit. Dia punya nyeling tu kan, dia punya bunyi tu kita. Sana tak ada cemburu, tak ada hasad, tak ada riak. Kita tengok orang dapat nikmat kan, kita suka, orang lain tengok kita dapat nikmat, suka. Kan hidup kalau macam tu kan sedap tuan. Memang itulah Allah jadikan kita. Allah jadikan kita ni umur 63 tahun tuan-tuan, bukan nak bergaduh. Kalau kita umur 63 tahun kita sibuk bermusuh, bergaduh, berkelahi dengan orang, bermusuh dengan orang, alamak sayangnya, hai sayang. Jangan jadi musuh kat dunia tuan. Sebab kalau orang yang menentang Islam tu lain cerita, bab itu bab lain tuan. Tapi jangan bermusuh dengan apatah lagi Islam dengan sama-sama Islam tu sendiri. Dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis yang mereka pilih, serta daging burung dari jenis yang mereka ingini, dan mereka dilayani bidadari yang cantik farasnya, serta
serta mutiara yang tersimpan seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu bagi balasan bagi amal baik yang mereka telah kerjakan. Sikit aja tuan-tuan, kalau nak kira amal kita kat dunia ni, sikit aja. Sikit aja, bukan banyak mana pun. Mayang satu hari semalam 5 waktu. Satu waktu kita letak 5 minit. 5 kali 5 baru 25 minit. Puasa sebulan Ramadan tu pun tuan-tuan setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Kalau kata Islam ni susah ustaz, susahnya Islam ustaz, susahnya Islam. Mana ada tuan-tuan tengok semayang kena pakai duit. Mayang tak ada pakai duit, tetap pakai baju ni, pakai kain ni, kena ngadap kata. Kan? Senang je tan. Semayang satu hari semalam 5 waktu. 5 minit aja. 5 minutes more. Puasa bulan Ramadan. Tunggu bulan Ramadan. Itu pun tak panjang. Berapa jam menjala alat. Kan? Kita sembelih korban. Siapa yang makan daging tu? Nak tanya, siapa makan? Ada tuan-tuan bagi. Kita juga bedal. Kita buat kekah. Kita juga bedal. Apa lagi kan? Jadi kita tengok, kalau orang kata Islam ni susah ustaz, benarnya orang tak faham. Islam ni satu agama yang cukup cantik tuan-tuan. Minta maaf cakap cukup cantik tadi. Okey. Sambung balik sikit lagi. Pelayan-pelayan yang melayani ahli syurga itu setiap masa berada di samping mereka untuk membawa piring-piring, wadah-wadah dan gelas-gelas dari emas. Di dalamnya penuh berisi makanan dan minuman. Duduk makan minum tidur. Sedap. Tak jemu-jemu tuan-tuan. Kan di kat sini kadang-kadang bosan, kadang bosan duduk nak buat apa. Lari sana lari sini, lepas makan, lepas makan. Habis-habis tengok TV. Habis kan tengok TV kan pusing nak ini kat dunia tuan. Bosan tuan. Sebab tu Imam Al-Ghazali Nabi Nuh alaihi salam yang khabarnya hidup 950 tahun, maka ditanya pada dia, macam mana kau rasa hidup 950 tahun? Dia kata, aku hidup 950 tahun ni rasa macam aku masuk daripada satu pintu dan aku keluar daripada satu pintu yang lain. Hidup ni satu yang membosankan. Apa tak? Cuba tuan-tuan tengok apa yang tuan-tuan buat daripada marin sampai sekarang. Ni kita kuliah. Lepas ni kuliah kan balik, kita ngongak-ngongak makan, lepas tu kita tidur. Pagi besok kita bangun. Maya subuh, lepas tu kita makan. Lepas makan kita buang. Besok pagi kita makan tengah hari, makan lagi. Lepas makan kan kita buang balik kan. Kita haus, kita minum. Lepas tu pakai baju mandi. 50 tahun, 60 tahun tuan. Bosan tuan. Bosan tak bosan? Tapi nak mati takut pula. Nak mati, belum lagi. Ini masalah kita ni tuan. Wallah alam, sikit lagi kita nak panjang pula tajuk ni tuan. Kita habiskan sikit lagi tuan. Dan diedarkan kepada mereka pinggan besar dan piala dari emas, dan dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Yang diingini oleh nafsu dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal dalamnya. Kan? Yang disedap pandang mata, itu yang saya katakan kemarin. Bila Dr. Ustaz Azhar Idrus, orang tanya dia, orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan Ustaz? Maka Ustaz kata, orang perempuan dapat pinggan akorok dengan akopal. Kata dia. Habis ada cemburu? Tak ada, kata Ustaz Azhar Idrus lah. Saya pun tak jumpa dalam kitab tu. Tapi dengar dia cakap itu. Kata. Sebab orang lelaki ni, kalau dia ada bini, betul tak? Tiba-tiba lalu perempuan lain, dia nyeling tak agak-agak? Nyeling juga, boleh tahan. Orang tua bangka pun kadang, boleh tahan juga kan. Tapi orang perempuan, kalau dia dah ada laki, biasa dia dah tak nyeling orang lain lagi lah. Dia sibuk nyeling pinggan akorok, akopal, akorok. Pinggan mah, besok dia kejut. Kata dia, wallahu alam. Aku pun tak jumpa dalil tu, tapi kata tu begitulah tan. Ya ke tidak entahlah tan. Tapi Allah Taala tahulah balasan yang sebaik-baiknya. Pendek kata, dalam syurga ni tidak ada hasad, tidak ada dengki, tak ada bermusuhan, tak ada kelahian, tak ada. Hidup sedap, nyaman. Sedap tuan. Hati kita yang penting tuan, kita hidup tuan, yang bahagiakan kat mana? Hati. Bila hati kita ni bahagia tuan, kadang-kadang orang rumah miskin tuan, tapi hidup bahagia. Tuan-tuan pergi dekat Rawang tu, sebelum Pekan Rawang, ada satu rumah kecil tuan. Dulu dia menjaga. Dia ni cacat. Bini dia Cina masuk Islam. Dulu dia dapat bantuan
Satu hari tu dia jumpa, dia tak akan minta dengan orang. Tapi saya tengok keadaan dia, anak dia masuk belajar, masuk belajar. Rumah dia kecil sampai sekarang, tuan-tuan berlalu pergi tengok dekat santai corner tu. Ada nampak tak warung santai corner? Depan tu ada satu rumah tepi tu. Dalam tu ada penghuni 2 orang yang tua dalam rumah tu. Kan? Jadi satu hari tu saya cakap, Abang Usup, kalau ada masalah beritahu saya. Saya ada duit sikit tak banyak. Pasal dia tak ada, memang tak ada duit kan. Anak nak belajar. Ni rakam pula ni nak cakap pun payah. Jadi satu hari tu memang dia sumpit sangat, dia pun jumpa saya. Kita pun bagilah tuan, bagi sampai. Tapi saya tengok tuan, keluarga dia memang bahagia betul. Bahagianya macam mana? Walaupun dia rumah dia begitu, anak-anak dia betul-betul memuliakan mak bapak dia. Saya tengok, alamak, walaupun rumah tak besar tapi bahagia, dapat kebahagiaan. Bini dia pun jenis taat kepada suami. Duit tak ada tan, duit tak ada. Tapi begitulah keadaan dia hari ni. Kita ni kadang rumah besar, anak pangkat kita bukan 17 paku kadang-kadang. Anak pula jadi samsing pun ada. Itu tak bahagia. Jadi bahagia ni Allah, milik Allah. Tak ada orang boleh pergi ke hospital bahagia, doktor saya nak beli bahagia 7 kilo doktor tak boleh jual. Wallahualam tuan, adakah semua orang bahagia? Wallahualam. Kita genong dan kita fikir, insya-Allah sampai situ nanti kita sambung balik pada bulan yang akan datang berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga tadi tuan. Saya rasa tak ada kemusykilan. Ada nak tanya ke? Ada. Aku dah, itu yang aku cakap tadi, tak ada. Orang perempuan pula dapat apa kan? Itu yang saya kata, Ustaz Azhar Haider kata orang perempuan dapat apa yang disukai. Apa yang disukai orang perempuan? Emas. Apa yang disukai oleh orang perempuan? Emas. Biasanya orang perempuan ni suka emas. Biasanya. Mungkin dia dapat tu. Hakikat sebenarnya, buat ajalah usaha. Allah Ta'ala tahu, lebih tahu apa. Jangan pula kita tunggu bidadara pula, habis laki kita nak tahu mana. Wallahualam tuan. Tapi hakikatnya Allah ni dia maha adil, ada segala tuan. Wallahualam. Sekali lagi. Laki-laki dan perempuan dicampur tak? Campur. Sebab dalam ayat yang kita baca tadi, dia akan bersama dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Berpasang, dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang sama beriman. Dalam surah Al-Insyiqaq, kalau tengok dalil dalam surah Al-Insyiqaq, manakala orang yang kafir dia akan bersama dengan kaum keluarganya. Tapi ada juga yang terpisah. Yang terpisah ni antaranya ialah yang tidak beriman. Tu yang saya cakap tadi. Ketika mana Aisyah terbalik, Nabi balik, Aisyah bagi Nabi air, maka Nabi minum air, Nabi duduk, Nabi berbaring. Tak lama tu Kak Aisyah ni tengok wajah Nabi, dia tengok wajah Nabi, lalu dia kata dia fikir bahawa Rasulullah ni akan pergi meninggalkan aku lebih awal. Saat itulah dia duduk fikir, kalau Rasulullah pergi ni macam mana aku kan? Dia menangis. Maka Nabi kata, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, aku tengok wajah kamu dan jangkut yang ada bawah dagu kamu, aku rasa kau akan pergi meninggalkan aku awal. Maka kau ni Nabi, kau Rasul, kau akan masuk syurga Allah. Tapi aku ni isteri seorang Nabi, isteri seorang Rasul, aku tak tahu nasib aku. Itu yang saya cakap tuan-tuan. Bukan saja-saja suka tuan. Kalaulah bini Nabi rasa takut macam tu, engkau ni masuk syurga, aku tak tahu nasib aku. Tu bini Nabi. Bini kita ni kadang-kadang jadi bini ustaz aja, kita duduk fikir lelaki saya ustaz tak tahu. Kadang-kadang kan. Tapi Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari seorang tak boleh tolong orang lain, kata Quran. Kan dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-19. Jadi Nabi kata kamu akan masuk syurga Allah. Kata Aisyah, aku ni tak tahu. Sebab dalam ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-10 daripada surah Tahrim, isteri Nabi Nuh kan dikatakan masuk neraka, isteri Nabi Lut kan dikatakan masuk neraka, Kan'an kan dikatakan masuk neraka. Itu dia kan.
Dan jadi yang sama-sama beriman, dengan syarat perempuan tadi, isteri kita yang sama-sama beriman. Cuma macam mana diletakkan bilik ke apa ke, macam mana keadaan tu kita wallahualam lah Tan. Tunggu masuk syurga lah tu baru kita tahulah. Tetapi maknanya sana tak ada hasad, tidak ada dengki, tak ada musuh, tak ada penat, tak ada letih, tak ada ngantuk, tak ada apa, sedap aja, seronok aja. Kita kat sini tetap berubah-ubah. Kadang 5 minit kita ketawa, 2 minit lagi kita sedih, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kan, betul tak betul? Dalam ni kejap-kejap kita tak cakap, mengaruk kejap aja, kan, laki kita paling dulang terbang-terbang, mangkuk saji apa terbalik, kadang-kadang dia senyum aja kan. Ada tuan-tuan tengok perangai kita, laki kita ni maintain aja 5 hari senyum aja, ada? Kalau ada 5 hari senyum kan, payah juga tuan. Tapi ada masa kan, orang kata, ada orang jumpa saya, Ustaz, saya sekarang ni risau Ustaz. Saya kata, kenapa orang perempuan? Kan laki saya berubah Ustaz. Berubah kenapa? Saya kata, dia suka pergi masjid Ustaz. Baguslah tu. Kalau berubah pergi masjid kan bagus, orang memang berubah. Kalau tak berubah, susah juga kita tuan. Tuan-tuan berubah, orang perempuan semua berubah, tua. Laki maintain tak berubah, umur macam 20 aja. Risau tak risau? Risau kita tuan. Ada kawan orang laki kita berubah bawan. Kita tua, bini kita tak tua-tua. Kita tua, muka dah kecut, krepot dah. Bini kita maintain macam umur 18 tahun. Risau tak agak-agak? Tak orang jeling bini kita nak. Wallahualam. Tapi sana tak ada hasad lagi tu. Wallahualam. Okey, ada ni? Tak ada Tak ada. Aku dah agak tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.